Boleh, mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dan istiqamah, dan yang paling penting kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan di mizan hasanat kita nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi meneruskan dalam penafsiran berkaitan dengan surah Al-Insan yang kita rujuk kepada tafsir oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang mana amat penting kita ketahui bila kita mempelajari tafsir Al-Quran ialah yang penting kita beriman, ya, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan As-Sunnah Sahihah, dan cuba beramal. Dan keimanan ini adalah keimanan mutlak, keyakinan dalam jiwa kita. Ya. Bila kita ada keyakinan terhadap Al-Quran, kesungguhan untuk memerhatikan ayat Al-Quran dan bersedia untuk mengikut arahan-arahan Allah dengan suka hati, dengan rela. Kenapa? Kerana konsep keimanan yang betul itu ialah dengan suka hati dan rela untuk beriman kepada Allah, untuk meneruskan risalah ini, maka dia akan bermanfaat kepada diri kita. Ya, iman kita akan menjadi kuat, iman kita akan bertambah, dan seterusnya kita cuba menyambut seruan Allah. Kalau tidak, kita seperti membaca akhbar, membaca cerita-cerita yang tidak mendatangkan kekuatan iman, keyakinan kita, dan ianya merugikan kita. Jadi oleh kerana itu awal-awal yang pernah kita belajarkan dahulu bahawa iman ini perlu dilatihkan, iman ini perlu dipelajari dengan betul dan dilatihkan cara beriman, seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar dalam kitab Imam Al-Baihaqi, ya, apabila Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi mengatakan ta'allamna al-iman qabla nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Dengan arti kata lain, kita beriman dengan Al-Quran adalah keimanan dalam jiwa kita. Itu adalah wahyu Allah. Ya, kita seronok bila kita baca Quran tu, ada perasaan seronok, bukan terpaksa. Ya, baru kita akan merasa kemanisan iman. Kalau kita menyebut kalimah Allah ada perasaan takut, itu adalah satu kemanisan iman sebenarnya. Bila kita menyebut kalimah Allah ada jiwa kita merasa rindu, jiwa kita merasa takut, dan berbagai-bagai bentuklah perasaan yang mana perlu dihidupkan dalam jiwa kita. Tuan-tuan dan perempuan akan merasa kemanisan iman. Ya, kemanisan iman. Oleh kerana itu kita menyaksikan para nabi, dia bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah, memang penat, tetapi dia merasakan kemanisan dalam menyampaikan dakwah. Rasulullah waktu dia solat bertahajud tengah malam, yang dikatakan berjuzuk-juzuk dia baca tu dalam satu qiyam sahaja, berdiri sahaja, kerana ada kemanisan itu. Ya. Bagaimana hari ini kan ada konsert kan, mereka sanggup katanya nak beli tiket tu berbaris daripada awal pagi kerana mereka merasakan kemanisan perkara-perkara tersebut. Ya, oleh kerana tu kita kena faham kemanisan itu ada pada sesuatu yang dia suka. Ya, tak kira baik ataupun buruk. Na'udzubillah, kalau kemanisan itu dalam bentuk yang buruk, kejahatan, maksiat, jangan kita minta lindung Allah daripada kemanisan maksiat. Na'udzubillah. Tetapi apa yang kita nak, yang pernah Rasulullah kata, kemanisan iman, yang perlu dihidupkan dalam jiwa kita untuk merasakan kemanisan itu. Jangan biar kita mati tidak pernah merasa kemanisan iman. Jangan biar kita mati tidak pernah merasa kemanisan beriman dengan Allah. Penting, ya, tuan-tuan dan perempuan, penting sangat-sangat. Supaya bila kita mati itu, kemanisan itu akan bersama dalam mengenal pencipta kita.
Oleh kerana itu mengenal pencipta itu dengan cara yang betul amat penting untuk merasakan kemanisan. Dan ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal itu ayat yang ketiga, ayat kedua yang ketiga itu melambangkan kemanisan iman kita. Melambangkan kemanisan itu. Ya, kita nak kemanisan itu. Tetapi kalau dia tak ada dalam jiwa kita begitu, ya, akhirnya dia akan merugikan kita. Kita tidak akan rasa bila macam mana ya kita nak sebut, cuba tengok surah Al-Anfal tu, kita study sikit pasal nak bagikan perasaan kemanisan itu. Okey, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal surah yang ke-8. Muka surat 177 ayat yang ke-2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurnanya iman itu, adalah mereka apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka. Nampak tak? Ayat ini bermukaddimahkan dengan satu perkataan, sebut nama Allah dah gementar. Berarti kalau saya katakan kepada orang-orang yang mempelajari akidah akidah Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang betul, kalau kita tak ada perasaan itu, orang-orang yang tak mempelajari kaedah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan cara yang betul tak akan merasakan. Kalau mereka merasakan pun tak betul, kerana kefahaman mereka dah tak betul. Tetapi kita ni yang dah faham Al-Quran dan As-Sunnah, cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW perlu dihidupkan, dilatihkan, beriman dengan Allah dengan ada perasaan ini. Allah dah katakan, orang mukmin itu apabila mendengar raja ataupun menyebut je kalimah Allah dah lain perasaan dia. Kena latih perkara ni. Ya, kena latih. Itu pasal bila dia merasakan, dia sebut aja nama Allah dah gementar perasaannya. Abu Bakar bila berada di dalam saf solat kita, solat sembahyang tu, dah mula pucat. Ya, dalam keadaan takut kerana nak berhadapan dengan Malikul Muluk, pencipta dia. Oleh kerana tu cara mereka beribadat lain. Mereka beribadat bila terjun dalam solat, mereka penuh dengan perasaan takut, gerun kepada pencipta. Ya, berbeza dengan kita bila masuk dalam dalam solat, perasaan kita, cerita-cerita masih lagi dalam otak minda kita. Baru je tengok dalam TikTok tu dah dalam solat pun terbawa-bawa apa yang kita tengok dalam TikTok, tergelaklah apalah, tersenyum disebabkan datang. Berbeza dengan apa yang dibawa oleh para Rasul ataupun Rasulullah dan para sahabat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, latihkan perasaan bila sebut kalimah Allah ada. Itu pasal bila saya membicarakan bab tauhid rububiyah, maksudnya kita dah kenal pencipta kita ini bukan sebarangan. Maka perasaan itu datang bila kita dah tahu Allah itu bukan sebarangan. Dia adalah Tuhan yang maha hebat, Tuhan dan segalalah yang kehebatan infinity dia punya kemuncaknya, yang mana kita tak tahu, hanya dia yang tahu. Dan dia adalah Tuhan yang maha hebat yang perlu ada dalam jiwa kita. Kalau bila disebut kalimah Allah atau kalimah Rabb itu ada perasaan itu, cantik dah. Dan kita benakan, developkan lagi supaya bila sebut kalimah Allah ada perasaan takut. Bila sebut je kalimah Allah ada perasaan rindu. Bila sebut je kalimah Allah ada perasaan mengharap. Ya, semua tu dilengkapkan dalam satu set supaya hati kita sentiasa dalam keadaan yang begitu. Baru cantik. Baru cantik. Kalimah itu berfungsi. Ya, kalimah itu berfungsi. Kita nak kalimah Allah itu berfungsi. Macam mana kita sebut apa ya, kalau kita nak sebut misalnya bila kita sebut buah durian misalan. Macam mana?
Tak ada terasa. Okeylah, tak ada terasa, tak apa. Pasal tak minat durian. Ya, bagi orang yang minat durian, ya, bila sebut durian, masya-Allah, kan? Macam saya yang baru balik Mekah ni, tak lama pun seminggu, tapi duk teringat, nampak gulai tempoyak terus meleleh liur, kan? Nampak tak fungsinya? Kita nak begitu, bila sebut kalimah Allah ada fungsinya. Ya, sebut yang tahun lepas tu, ya, bila sebut asam pedas dah, aduh, kan? Pasal duduk di Mekah sampai 40 hari, lama. Jadi bila sebut asam pedas, merindui asam pedas. Balik je ke airport tu, ya, balik ke airport Sepang tu, pertama sekali cari asam pedas. Kan, nampak tak? Nak menceritakan bagaimana penghayatan kalimah asam pedas. Tapi sayanglah asam pedas jadi mengalir, meleleh liur. Kan? Kita nak bila sebut satu kalimah Allah, jiwa kita tu dah lain. Bukanlah meleleh liur, tetapi jiwa kita merindui. Ya, saya terangkan kerana amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, bila ada perasaan rindu kepada Allah, ada perasaan gerun kepada Allah, ada perasaan cinta kepada Allah, ada perasaan-perasaan yang layak untuk diberikan kepada Allah, di situlah hati kita akan berfungsi. Boleh faham? Boleh, ya? Bila kita sebut neraka, ada perasaan takut. Bila neraka, ada perasaan takut. Bila sebut syurga, ada perasaan rindu. Itu yang kita nak. Dia akan memfungsikan jiwa dalaman kita. Tuan-tuan dan perempuan akan merasakan kemanisan bila kita menyebut kalimah Allah. Selagi tak ada, kita latihkan. Semua ni kena latih. Latihkan. Sampai kita boleh merasakan kemanisan. Bila sebut kalimah Allah tu, dia terasa lain. Tuan-tuan dan perempuan kena berlatih. Ada benda-benda yang mungkinlah kita kata kita tak boleh bahasa Arab, jadi memerlukan bila baca Al-Quran kita tak faham. Tak apa. Tetapi paling kurang kita ada kalimah-kalimah yang bila dibaca oleh imam ataupun kita dengar bacaan itu, kita faham. Maka itu amat penting. Ya, dia boleh mengeluarkan apa yang ada dalam jiwa kita. Paling penting bagi saya adalah perasaan khasyah, takut. Kenapa? Ya, kerana perasaan takut itulah khulasah ataupun ringkasan bagi penuntut ilmu. Tahu tak? Khulasah ataupun ulama membahaskan pembahasan dalam siri penuntut ilmu, kemuncaknya adalah khasyah, takut. Oleh kerana itu Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, khasyah, adalah di kalangan para alim ulama. Kalau tak ada perasaan takut, ianya tidak berfungsi. Apabila Nabi Musa diutuskan oleh Allah, apa dia kata? Allah katakan, idhab ila Fir'aun. Kita dah belajar dah. Pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha. Dia telah melampaui batas. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nampak tak? Allah katakan pergi, tegur dia, didik, bimbing dia sehingga menunjukkan pada supaya dia takut kepada Allah. Kemuncak daripada siri dakwah yang diarahkan kepada Nabi Musa supaya dia takut kepada Allah. Jadi kalimah khasyah, takut kepada Allah, itulah yang kita nak develop dalam jiwa kita. Kalau tak ada, tak berfungsi. Tak berfungsi. Keimanan kita kepada Allah agak tidak berfungsi secara baik. Apatah lagi bila ayat yang kita baca, nampak ayat ni, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat, ya, wajilat qulubuhum, yakni orang yang beriman itu ataupun sempurna iman itu adalah mereka apabila disebut nama Allah ada gementar, yakni perasaan takut, khasyah di dalam jiwanya. InsyaAllah kita berlatih. Ya, kita berlatih dalam bab ini kerana ianya berfungsi untuk amalan-amalan kita harian, dan dari situlah datang kita terkawal di bawah wahyu Allah. Okey, insya-Allah. Kita orang sunnah, kita yang kena cuba. Mereka-mereka yang tidak mempelajari kaedah ahli sunnah wal jamaah,
ya, mereka tidak akan merasa kemanisan ini. Kalau kita tak merasa kemanisan yang begini, sayanglah kita. Ya, kita belajar Quran dan Sunnah tapi tak merasa kemanisan. Tuan-tuan dan perempuan, cuba, saya katakan cuba sehingga kita merasa kemanisan ini sebelum kita mati. Ya, dia ada isu-isu perkara-perkara yang boleh kita rasa kemanisannya. Setengah orang dia suka berpuasa, dia rasa kemanisan berpuasa. Ya, setengah orang rajin solat, tak kira solat apa, dia minat, dia suka. Ya, dia tahu kemanisan, ada kemanisan. Setengah orang dia suka menuntut ilmu macam kita ni. Ya, sebab apa? Bagi saya suka menuntut ilmu. Tu pasal waktu belajar dulu, alhamdulillah, memang suka pasal terasa kemanisan dia. Ya, sampai sekarang pun kalau Allah bagi rezeki memang nak menuntut ilmu, ya, terasa kemanisannya dan semua orang mengikut cara-cara dia. Namun kemanisan kepada beriman kepada Allah perlu dilakukan sebelum kita mati bertemu dengan Allah, kerana pada waktu sakaratul maut itu, kalimah itu yang kita nantikan. Sesungguhnya Allah suka untuk bertemu kamu. Itu nanti kemanisan, ya. Waktu itulah kita akan merasa nikmat senikmat-nikmatnya. Kenapa? Waktu itu Allah dah suka kepada kita. Bila Allah suka kepada kita, dia redha kepada kita. Itu yang kita nak, ya. Kita nak. Tetapi wallahu alam, perjalanan masing-masing hanya Allah yang mengetahui. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang yang terpilih begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung balik. Saya bacakan ayat ni dulu. Pada ayat yang ke-26 dalam surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Dan pada sebahagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari akhirat. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah satu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, nescaya dia akan mengambil jalan kepada Rabb-Nya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan bagi orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Baik. Kita kupaskan balik sedikit ayat ini berkaitan dengan wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Maksudnya
Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian panjang di malam hari. Ini dikaitkan dengan qiyamul lail ataupun sembahyang bertahajud di malam hari. Yang mana pada siang hari kita banyak acara-acara, tetapi Masya Allah, Allah bagikan peruntukan amalan-amalan soleh. Dari sudut solat sahaja kita menyaksikan, walaupun lepas subuh tu tak boleh solat, tetapi waktu duha diperuntukkan waktu solat. Kenapa? Waktu itu adalah waktu lara yang dikatakan. Banyak waktu orang bermain, banyak waktu lalai. Namun Allah peruntukkan tak banyak, 2 rakaat paling kurang, dan paling banyak berapa rakaat? Duha 8 rakaat, itu paling banyak. Dan kita disunnahkan, ya, digalakkan untuk melakukan paling kurang 2 rakaat. Kalau nak buat lebih 4 rakaat, itu yang menyebabkan yang disebutkan dalam hadis kita dicukupi, ya, diberikan kecukupan bila kita lakukan 4 rakaat. Bukan banyak, ya, 2 rakaat berapa minit je, ya, masuk lagi 2 rakaat, 4 rakaat, tapi tak apa, paling kurang 2 rakaat. Yang mana itu di antara wasiat ataupun yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Kemudian kita menyaksikan ayat yang berikutnya ialah pada malam hari. Ya, pada malam hari pun termasuk dalam kategori-kategori berzikir. Daripada kaedah inilah datang peruntukan waktu-waktu bagi usia kita ni. Sebenarnya waktu dia bagaimana? Hatta orang tua pun waktu itu, waktu tidur dia ada waktu tidurnya. Okey, waktu tidur kita, ya, dalam kelas ke? Belum, awal sangat nak tidur. Bismillah. Waktu tidur kita, ya, Allah peruntukkan macam qailulah. Itu di siang hari, ya, qailulah. Kemudian di malam hari, waktu dia bila? Waktu tidur. Oh, pukul 10. Dulu tak ada jam. Zaman Rasulullah tak ada jam pukul 10. Aywa, waktu bila? Lepas Isyak. Itu adalah waktu tidur sebenarnya. Lepas Isyak, itu pasal Rasulullah, kita menyaksikan hadis Rasulullah yang alhamdulillah saya kumpulkan dalam bentuk buku amalan-amalan sebelum tidur. Di antaranya adalah waktu lepas Isyak, bukan waktu nak orang kata borak-borak banyak lah, ataupun macam ada kelas tu lain cerita, kalau apa sekali-sekala mungkin lah. Tetapi lepas Isyak adalah waktu tidur. Ya, Rasulullah dalam hadis tu mengatakan Rasulullah tak suka bersembang selepas Isyak. Okey, kalau dah sembang lepas Isyak, main bola lepas Isyak, main badminton, main apa tu, ya, kalau sekali-sekala itu lain cerita. Tetapi kalau selalu, ada masalah, ya, ada masalah. Kerana bercanggah dengan sunnah Rasulullah. Kerana apa? Kerana bila dia tidur awal, tak percaya cuba tengok, bangun awal tak? Confirm bangun awal. Kecuali lah kalau memang jenis kaki dia ada sifat nak bangun awal tu, ya. Tetapi Rasulullah mengarahkan tidur awal. Rasulullah tidak suka kepada orang berbicara di waktu lepas Isyak, kerana nak bangun awal. Bila kita tidur lepas Isyak, insya-Allah dia akan jadi cepat. Yakni lepas Isyak fauran, ataupun lepas Isyak tu teruslah, maksudnya habis buat-buat lain, perkara lain simple-simple, lepas tu tidurlah. Okey, ada adab tidur. Jadi fungsinya untuk bangun awal di tengah malam. Kenapa? Peruntukan 1/3 akhir malam itu adalah waktu yang amat penting. Dan peruntukan kita tidur lepas Isyak sampai 1/3 akhir malam, 2/3 yang kita tidur itu dah mencukupi untuk kesihatan kita sebenarnya. Okey? Budak-budak lagi lah, budak-budak memerlukan tidur yang banyak. Okey, untuk membesar. Kalau kita orang dewasa, tidur yang banyak untuk besar kepala kita, ya. Bukan untuk membesar kepala itu. Okey, jadi oleh kerana itu kita secara kasar kita faham bab itu sekarang, ya. Jadi Rasulullah tak suka, ya, dalam hadis tu mengatakan, doakanlah saya cepat siap buku tu. Allah, hai, bagi kat ni ke untuk cetak kau kan. Okey. Jadi paling kurang kita boleh share amalan soleh kita melalui hadis-hadis yang sahih, ya. Di mana lepas tu
waktu itulah yang mainkan peranan 1/3 akhir malam itu akan berfungsi. Tak apalah, Rasulullah tak kisah, cuma Rasulullah mengingatkan kepada kita witir tu adalah satu amalan yang amat penting, sehingga Rasulullah tak pernah tinggal, bukan wajib tapi tak tinggal, ya, witir dan solat qabliyah subuh, ya, dalam siri safar dia ke duduk dalam rumah dia. Cuma nak cerita, dia wasiatkan kepada siapa dia, Abu Hurairah. Apabila Abu Hurairah mengatakan ausani habibi, ya, ataupun khalili, telah diwasiatkan kepadaku kekasihku, tu yakni Rasulullah. Apa dia? Di antaranya puasa 3 hari dalam sebulan dan lakukan witir sebelum tidur. Kenapa lakukan witir sebelum tidur? Kalau takut-takut tak bangun, ya, waktu akhir 1/3 akhir malam, tu dia. Dan solat duha, dia termasuk dalam wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Cuma nak ceritakan, Allah apabila Allah mengatakan dalam bab ini, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dan pada sebahagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbih kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Ya, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai satu ibadat tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi solat tahajud ni, ya, bila kita melakukan solat tahajud, dia akan meletakkan kita di antara makam yang terpuji. Kita di antara orang yang makam terpuji. Tahajud ini juga dia menjadi ubat kepada orang yang sakit dalaman jiwa dia, panas ke apa. Kalau mengikut hadis, ya, mengisyaratkan tahajud dia akan menyejukkan dalaman kita. Dan tahajud ini di antara tempat istighfar yang menjadikan para nabi menggunakan tempat-tempat yang terbaik. Kenapa? Dalam Al-Quran mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Yang apabila anak-anak Nabi Yaqub datang mengatakan, wahai bapa kami mengaku kesalahan kami, pohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Ya, lalu dia mengatakan sa'astaghfiru lakum, aku akan mohon kepada kamu. Maksudnya akan, ya. Kenapa dia tak minta pada waktu itu? Ulama tafsir mengatakan dia mencari waktu yang mustajab dari sudut istighfar, dan ia adalah di waktu 1/3 akhir malam. Dan kita tahu tentang kelebihan 1/3 akhir malam yang Allah turun ke langit bumi dengan sifat yang layak baginya, dan kita beriman tanpa banyak bicara sambil dia menyeru, di manakah orang yang nak bertaubat? Di manakah orang yang nak berdoa? Aku akan kabulkan, aku akan terima taubatnya. Ya, itu berlaku pada 1/3 akhir malam. Dan juga di antara perkara yang berlaku yang terbaik yang dilakukan di waktu tahajud itu adalah merahsiakan tahajud kita. Ya, merahsiakan. Tak payah nak cerita, bangun tahajud. Tak payah. Satu peringatan, saya nasihat sangat-sangat. Cukup antara kita dengan Allah. Kerana apa? Kerana tahajud itu menghilangkan sifat munafik. Orang munafik dia tak akan bertahajud. Kenapa? Orang munafik bila dia beramal mesti menonjol depan orang ramai. Ya, tahajud perdana, di situ dia muncul. Ya, dekat masjid mana? Situ dia akan muncul. Tetapi kalau tahajud dibuat di rumah, dia tak akan buat. Kerana itu pasal di antara pengukuran, kita bukan nak menghukum, tetapi sifat itu ada. Bagi orang munafik ini, solat subuh dia problem. Ya, nanti kejap. Okey, baik. Bagaimana kalau kita kejut keluarga kan? Tahajud ni seorang-seorang, tapi kejut keluarga macam mana pula? Dah bercerita. Tak menjadi masalah dengan keluarga. Kenapa? Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Allah merahmati bagi seorang lelaki yang mengejut isterinya untuk bertahajud bersama. Yakni dia ambil air merenjis-renjiskan. Dan
dirahmati bagi wanita ya mengejut suaminya untuk bertahajud bersama-sama, direnjiskan air ke mukanya. Berarti isyarat dalam keluarga tidak menjadi masalah. Okey? Tapi kita melihat kepada lelaki itu macam mana, kan? Kalau lelaki itu memang alhamdulillah dia orang yang bersemayang, kan? Okey, kita kejut, dia tahajud, kan? Isteri dia kejut, tahajud. Okey. Ya, malas sikit pun mungkinlah, tapi dia bangun juga pasal dia kaki sembahyang. Kalau laki itu bukan kaki sembahyang, dalam solat fardu dia berat, nak suruh dia bangun tahajud, kita pula renjih air. Agak-agak apa yang sampai kat kita? Orang perempuan, ya, penampor kan. Berbahaya. Itu pandai-pandai kita lah yang mengolahkan. Dan kita galakkan untuk mengejutkan anak-anak, itu tak menjadi masalah. Bahkan kita menyaksikan Ibnu Abbas melakukan solat bersama Rasulullah di Qiyamul Lail. Maka dia tidak menjadi masalah. Tetapi yang saya isukan di sini, ya, bila kita ada grup WhatsApp lah, misalnya kan, cik kononnya nak ke tahajud, agak-agak lah, saya rasa tak berselesa lah. Bagi saya tak selesa. Mungkin di kalangan ada yang mengatakan, Ustaz, kami ni memang grup yang bangun, kami cuba kejut orang-orang geng-geng ni kan, daripada grup mereka sendiri. Ya, wallahu alam. Bagi saya rahsiakanlah. Wallahu alam. Bagi saya tak selesa. 1/3 malam tu, kalau pukul 5 pagi atau 4:45 pagi tu masih dikira 1/3. Ya, 1/3 akhir malam. Ya. Kita kiralah maghrib masuk pukul apa sekarang? Okey, kita ambil pukul 7. Okey, subuh? 4.58 mana boleh 4.58? 5.58. Okey. Ambil pukul 6 lah kan. Saja nak test, tahu bangun ni, tahu waktu subuh dah. Okey. Okey, campurkan semua. Berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. 11 jam tidur. Mak. Okey, tak apa. Bagikan 3. 4 jam, 4 kali 3, 12. 4 jam. Okey, lebih kurang 3 jam. 3 kali 3, 9, 10. 3 jam setengah lah lebih kurang. Okey. Start ke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Lebih kurang 2. Start pukul 3, 4, 5. Lebih kurang start pukul 3. Sampai subuh. Bahkan dalam hadis mengarahkan bersegera untuk melakukan witir sebelum masuknya subuh, ya, sebagai satu galakan. Namun tidak menjadi masalah kalau kita nak yang jenis istiqamah. Ya, tahu tak apakah maksud istiqamah tu? Kalau sekali-sekala buat, itu bukan istiqamah. Ialah istiqamah dia sekali-sekala buat, tetapi ikut kaedah bukan istiqamah. Istiqamah itu, ya, bila dia akan buat sentiasa. Misalan macam tahajud ataupun witir, dia akan buat sentiasa. Tiba-tiba, tak kiralah dia buat lepas isyak ke ataupun sebelum subuh tu dia buat, tiba-tiba terlepas. Dia buat tak? Rasulullah buat, kan? Kita pernah dengar dalam hadis Rasulullah, dia lakukan witir waktu duha tu, habis ni dia lakukan kerana nak qada balik witir. Itu nama istiqamah. Maksudnya dia terlepas pada waktu tu, dia akan cuba qada. Itu istiqamah. Dia akan cuba juga, akan cuba, ya. Maka istiqamah itu yang disebutkan kalau dia terlepas disebabkan sakit ke apa, dia tetap dapat ganjaran. Tetapi kalau sekali kan, banyak yang tak buat, itu bukan istiqamah. Maka kalau dia terlepas, tak ada ganjaran pahala. Ya. Istiqamah, bila dia istiqamah sampai hari tua dia nyanyuk, ya, dia tak buat, dia tetap mendapat ganjaran pahala yang begitu. Okey, itu amat penting istiqamah. Jadi buat walaupun 1 rakaat, ya, buat walaupun sedikit. Saya galakkan, ya, kita nak istiqamah. Cuma saya agak tertarik, kan, kadang-kadang mereka kata, Ustaz, macam manalah kami nak solat duha, kadang-kadang kami di jalanan apa semua. Oleh kerana itu, perbuatan Rasulullah adalah isyarat kefahaman bagi orang-orang yang memahami. Tahajud ke, duha ke, solat-solat sunat ni, kalau kita fahami elok-elok, dalam kereta kita duduki pun tak menjadi masalah. Tapi dengan syarat kereta tu berhentilah, ya, ataupun orang lain yang bawa, kan? Kerana Rasulullah SAW bila dia solat, pernah diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah melakukan solat sunat di atas
unta. Ya, unta. Tetapi ingat ya, kena kefahaman tu kena betul. Saya tengok seorang ustaz tu dia bercakap, letih. Sampai dia kata kepada anak pelajar, kita naik motor pun boleh buat solat. Mak kata macam mana tu? Kan? Mata nak tengok kan. Tak boleh. Dia kaedah itu, unta lain kaedah dia. Unta tu dia pandai berjalan sendiri, tak berlaga dengan orang kan, dengan unta-unta lain. Tetapi kalau motor tu kita nak kena jaga bila masa agaknya. Ya, nak rukuk ada satu bab, nak sujud terus tunduk, terus dalam kubur. Jenis-jenis yang sunat dia kata fardu pun boleh. Silap anak tegur ustaz tu, tapi kita tegur cara beradab lah. Ya, penting sangat tegur-tegur pada ustaz, pada guru kami, kaedah kami lah. Macam saya akan tegur. Ya, yang mana agak tak apa selesa tu saya tegur. Tapi bukan pada dalam Facebook, ya, dalam grup tak. Kita akan terus direct kepada ustaz tu. Ya, alhamdulillah. Kalau ustaz tu balas, alhamdulillah. Tak balas pun alhamdulillah. Paling kurang kita dah sampai. Dan nak tegur depan orang ramai tidak akan, kecuali kalau kritikal sangat, ya, nampak lain macam je, kita akan tegur cara ni lah. Kalau dia keluarkan di depan orang ramai, kita akan keluar depan orang ramai. Tengok keadaan lah, okey. Cuma kena ada adab lah. Dan kita melihat solat sunat, misalan, ya, saya akui kami buat lah, kami buat kadang-kadang kan, bila macam duha kita tengok, ya, duha, okey, kita masa sibuk kan, maka dalam kereta parking sekejap, tak perlu pergi masjid. Kita alhamdulillah kereta kita kotor ke? Najis ke? Kita ada tai kucing ke dalam tu kan? Pasti kalau semuanya bersih. Maksudnya tidak ada najis, bahkan kasut pun tak jadi masalah kalau dah tak ada najis. Maka kita akan cuba, alhamdulillah Allah bagikan kelebihan, tukar apa, pergi tengok pada kiblat. Senang je. Parking ngadap kiblat, okey start, Allahu Akbar, 2 rakaat, settle. Dalam kereta. Janji parking. Jangan dibawa. Ya, kalau orang lain bawa, kita akan tangkaplah arah kiblat, lepas tu kita solatlah. Dan sunnah yang ditinggalkan oleh kita. Ya, cuba. Pasal apa? Terutamanya kaum perempuan nak pergi masjid dah satu bab. Nak pergi masjid pula surah pun kita tak tahu kat mana. Dah ada kereta tu bersih. Kiblat boleh kita kesan, buat tak menjadi masalah. Daripada kita duduk tengok TikTok je, buat 2 rakaat tak panjang. Ya. Insya-Allah cuba. Ya. Cuba. Jangan jadikan alasan langsung tak lakukan solat-solat disebabkan saya sibuk dalam kereta. Maaf je, saya buat. Ada ruang. Kalau tak sibuk, kita buatlah kat rumah. Tapi kalau sibuk, cuba juga. Pasal istilah istiqamah tu. Kita nakkan istilah istiqamah tu. Ya, kita akan cuba dapatkan. Dan janganlah panjang-panjang. Kalau kita rasa 2 rakaat tu dah memadai, maksudnya dengan bacaan-bacaan simple, buat. Satu nasihat lah, satu pandangan. Ya, panas ni, tak panas? Mungkin panas Mekah, berasap. Ya, panas Mekah tu pasal isu apa? Okey, pasal saya dapat klip-klip video yang berbagai-bagai yang duk kutuk kerajaan Arab Saudi yang berbagai-bagai kan, yang tak sihat kononnya dengan angkat tangan macam itu, kami kena tangkap. Lepas tu seorang ustaz daripada Algeria, saya berdoa tu pun kena tahan. Polis lepas tu kena bawa dekat apa ni, Kementerian Dalam Negeri Saudi, ya, beberapa hari, ya, sebab berdoa di kawasan Masjid Nabawi, ya, saya kena tangkap. Lepas tu orang pun komen, itulah kerajaan Saudi yang saya baru balik kan. Kita cerita sedikit, cerita sedikit. Waktu saya pergi, kita tak dapat laporan daripada pihak kat sana, mungkin dia terlupalah, kita katakan sahabat-sahabat kita terlupa. Lalu waktu ziarah dalam kawasan Masjid Nabawi, ya, bawa ziarah tu dalam kawasan tu, maka mereka bawa banner, kita pun bawa banner syarikat, ya. Mula-mula kita bentang tangkap gambar, orang nak tangkap gambar kan, lepas tu ditegur, dia kata tak boleh ni, kita tak perasan kan. Tak apalah, tengok orang biasa. Pergi dekat belakang masjid, dekat kubah hijau tu kan, kita pun duduk. Dah habis dah taklimat ziarah dalaman ni kat Masjid Nabawi, ya. Lepas tu orang pun, mereka pun bentang banner kan, banner syarikat kami, syarikat travel ni dengan syarikat dia, tangkap gambar. Lepas tu ada orang lain tangkap gambar. Siapa hal dia ni sibuk tangkap gambar kita pula kan. Rupa-rupanya polis.
Okey. Lepas tu berlakulah sedikit, ya. Rupanya masjid kerajaan telah mengisytiharkan tak boleh tangkap gambar membawa banner-banner spanduk. Tak boleh. Ya. Terutamanya Masjid Nabawi, Masjid Quba dan Masjidil Haram. Bukan tu benda tu termasuk dalam bisnes punya. Dalam masjid pun Tak boleh. Bukan Palestin saja. Ya, orang kata bendera Palestin lepas tu berbagai-bagai. Tak. Apa-apa juga banner, kalau kita bawa nak jual banner tempoyak misalan pun tak boleh. Nak bawa banner kek bangkit pun tak boleh. Apa juga bentuk banner tidak dibenarkan. Okey. Clear ya? Bila masjid ataupun pihak yang pemunya tempat itu mengatakan tak boleh, agak-agak kita lah. Apa salahnya? Agak-agak. Nak lawan ke? Kita berada di tempat orang, tolong hormat kedudukan ataupun undang-undang mereka. Itu je kaedah. Ya, bila kita berada di masjid pun, kalau masjid kita pun kalau bahkan tak ada tauliah, ditetapkan mesti ada tauliah, betul tak? Kita peduli apa? Agak-agak siapa yang salah? Kita. Kamu tak ada tauliah nak mengajar, dah ditetapkan kena ada tauliah. Kalau kena, jangan salahkan pihak masjid. Misalnya lah, contohkan. Okey, selesai satu bab. Sekarang dia dah arahkan, saya dapat tahu memang tidak dibenarkan. Tiba-tiba kita langgar. Salah siapa? Salah kita. Saya mengakui itu salah grup kami lah, tapi cuma kami tak dapat tahu. 2 orang dipanggil masuk dalam polis sana lah untuk ni, thumbprint pun diambil apa semua. Okey, tak apa, selesai. Okey, sekarang kita dah tahu peraturan di sana. Habis yang angkat jari, kononnya angkat jari pun kena tahan. Kena berhati-hati. Sebenarnya bukan angkat jari, dia ada benda lain tu. Lelaki yang dari Algeria, kononnya ustaz tu kan, dia kata saya berdoa untuk orang aminkan. Apa maksud tu? Tahu tak? Bila dia berdoa untuk orang aminkan, maksudnya dia melafazkan doa dengan kuat. Dia adalah salah. Kalau kamu berdoa untuk Palestin seorang-seorang, tak ada siapa. Kami duduk dalam raudah berdoa untuk Palestin, tak ada apa-apa pun. Yang kamu pergi duduk kat luar tu, duduk kuat-kuat, yang menyebabkan orang berkumpul, di sana ada masalah. Yang boleh menimbulkan berbagai fitnah, provokasi dan apa-apa, maka kerajaan Saudi terpaksa bertindak. Itu arahan. Tak boleh lah. Kalau kita bawa tetamu dalam rumah kita kan, tetamu datang, wajib layan. Tiba-tiba kita kata, kami ada orang sakit dalam rumah, anak kecil kan. Dia pun doa, ya Allah sihatkanlah budak ni. Panjang pula tu dengan suara kuat. Agak-agak pun macam mana tu? Minta perlahan. Apa salahnya aku nak berdoa untuk anak kamu kuat? Mau terkajang keluar kan? Itu kaedah. Bila kita minta, tolong hormatilah. Ini rumah kita, dia nak buat suka hati. Tak boleh. Begitu juga di tanah Arab. Ya, di Mekah, Madinah, asalnya tak ada apa-apa. Tetapi bila ketetapan dah ada, ikut. As-sam'u wa ta'ah, ikut arahan. Ini dia jadikan benda provokasi, kononnya dia berdoa, ya, kena tangkap. Salah kamu. Cara kamu berdoa tu tak betul, kamu cuba besarkan. Dan orang yang tunjuk kononnya dia kena tangkap disebabkan tunjuk Kaabah, Kubah tu kan, jari tu. Berapa ramai orang Pakistan yang jenis suka kepada tu, mereka tunjuk. Tak kena pun. Ada benda yang tak kena. Sesuatu yang kamu buat. Ya, sebenarnya ada sesuatu yang buat. Ya. Lepas tu dia salahkan Arab Saudi. Na'udzubillah, jahat ya. Cara perancangan mereka mengutuk Arab Saudi itu lain. Kita tahulah kerajaan memang tidak ada sempurna, tetapi jangan kamu nak buat benda-benda yang macam tu. Ada seorang hantar, perempuan tak pakai tudung tawaf kan, orang sunnah juga. Saya tegur, ittaqillah, kamu kena pastikan betul ke ni kamu nak sebarkan benda-benda macam ni, ya. Dia macam tersentak lah bila kita tegur kan. Kamu nak kutuk Saudi, lepas tu kamu tunjuk. Kerana kadang-kadang memang ada orang tertentu saja nak tangkap gambar, dia tanggalkan tudung, lepas tu tangkap. Tak boleh disalahkan kerajaan Saudi kan, tak boleh salah gitu, kerana dia yang buat. Lagipun kalau orang perempuan yang tawaf tanpa memakai tudung, sah ke tawaf dia? Kerana apa? Tawaf bersifat solat, kena tutup aurat.
Tak lama dia hantar. Maaf, disebabkan dia hantar dalam grup, lalu dia isytihar. Maaf, saya dapat tahu bahawa orang itu adalah pondan. Okey, kalau pondan memang lelaki kan. Mungkinlah kemukaan dia tu bentuk-bentuk wanita. Okey, settle lah. Kalau dia tu pondan, jelaskan. Okey, tak apa, itu pondan. Okey, tak apa. Maksud dia tak salah. Walaupun muka dia ala-ala perempuan sedikit, ya, memang nampak macam perempuan, ya. Tapi tidak bolehlah kita menghukumkan Arab Saudi disebabkan kita kata dia tu perempuan. Lepas tu muncul video wanita 3 orang di kawasan Masjid Nabawi yang tak pakai tudung berjalan. Ingat, seharusnya dia yang tangkap gambar tu pergi tegur. Bukan semua ada polis di kawasan tu. Dan kadang-kadang perempuan ni pun saja dia nak provokkan diri dia. Dia lalu dekat situ dengan keadaan itu pun luar kawasan Masjid Nabawi. Siapa yang ada kadang-kadang waktu tu? Dia ada, dia kena tegur. Tetapi kenapa dia sebarkan benda macam itu? Yang salah dia, ya, yang cari fitnah itu adalah dia. Itu secara kasar. Jadi melalui pengalaman yang berlaku ni, okey, saya faham pasal grup saya yang kena, kita tahu bila peraturan ditetapkan ikut je. Jangan nak salahkan orang, ya. Dia tak pernah halang. Bahkan kita berdoa lah banyak mana. Pada Jumaat, waktu saya berada di situ, maka Shuraim membaca khutbah, semua clear bab Palestin je. Shuraim berdoa sampai kami hampir menangis doa dia tu. Shuraim pandai dalam bab yang begini kan. Berdoa bab Palestin. Tak ada siapa yang nak marah. Tak ada pula declare bahawa Saudi tak suka Palestin, nak kena tangkap Shuraim pasal khutbah berkaitan Palestin. Tak ada. Itu semua fitnah daripada orang-orang yang jahat nak memburukkan kerajaan Saudi. Itu je lah saya boleh cakap. Ya, ada lagi tu yang saya pun agak geram dengan mereka, ya, cuba nak memfitnah dengan cara yang tak betul. Memang manusia tak perfect, tu je. Cuma nak kita fitnah tak boleh, ya, tak boleh lah nak fitnah begitu saja. Tapi yang syok, menarik sekali pengalaman ni, pengalaman yang menarik sekali. Balik, okey, kita balik mula-mula kalau ikutkan kena buat timbangan tu seorang-seorang kan, maksud satu apa, tak pakai grouping. Lepas tu ada pula yang bawa terlebih barang tu, tak apalah kita buat grouping lah. Okey, kita buat grouping. Tiba-tiba seorang ni terlebih barang dia. Kami dah dapat pasport dan boarding pass dah dapat. Lepas tu dikatakan tolong keluarkan sebahagian barang. Pasal berat lebih. Okey, dia pun letak, buka beg dia nak keluarkan barang, ambil pasport dia letak dalam beg tu. Lepas tu buatlah. Keluar, lepas tu tutup. Hantar, barang pun masuk. Lepaklah kejap kan. Lama lagi, dalam 3 jam lagi. Hampir dekat 2 jam lagi. Jom kita masuk. Pasport Nana tak jumpa, tak ada. Tanya kat isteri dia, tak ada. Dah bagi dah. Bila? Lepas tu, sewaktu dia letak pasport dia dekat beg tu, 3 orang nampak. Saya nampak, seorang lagi nampak, seorang lagi nampak kan. Kita kata mungkin dah masuk dalam beg. Jadi panjanglah cerita. Ya, nak kena ada tag apa, tiket tu apa ni, yang apa? Lepas tu cek salah pula kan. Ambil 4. Okey, cari beg ini warna hitam. Semua beg merah. Dia kata tak ada. Rupanya ia dah grouping kan. Dah jadi tunggal langgang. Akhirnya kata pihak Malaysia kata tak boleh dah. Ustaz kena masuk. Kita dah tunggu luar, turun naik, dah tak boleh. Dengan wakil kita pun akhirnya terpaksa salam perpisahan. Kami akan tengok di Malaysia. Okey. Sampai Malaysia, first kali beg itulah buka, tengok-tengok, tu dia pasport kan. Berhati-hati je lah, tu je lah yang paling penting. Pasport dalam beg. Dia tinggal lah. Okey. Baik. Bila nak habisnya? Kemudian kita lihat Allah menceritakan, okey, berkaitan dengan solat malam itu dah clear. Allah mengatakan inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat. Dan itulah tabiat orang kafir, mereka hidup adalah untuk dunia.
sedangkan kita hidup untuk akhirat. Orang yang bersifat seperti sifat orang kafir, mereka hidup di dunia tanpa memikir akhirat, adalah berbahaya. Orang yang beriman, dia hidup di dunia, dia ada batas, itu yang kita katakan batas khasyatillah itu. Dia hidup dalam mengikut peraturan hukum hakam. Tetapi bila orang tu dah perangai macam orang kafir, rasuah dia ambil, apa lagi? Benda haram dimakan dan diminum, apa lagi? Ya, kerana mereka banyak memikirkan dunia. Maka di situ adalah sifat-sifat yang berbahaya. Kerana sebenarnya sifat itu adalah milik orang kafir yang mengutamakan dunia, dan akhirat mereka tak ada. Ya, tak ada pun. Dan kefahaman akhirat mereka lain. Tetapi bagi kita orang yang beriman, oleh kerana tu agama kita ini, ya, ada SOP untuk kebaikan. SOP itu adalah untuk kebaikan, peraturan dan arahan untuk kebaikan, untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Karena agama bersifat yang dia wahyukan oleh Allah untuk hambanya adalah bentuk kebaikan. Okey? Jadi di sini Allah katakan, sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempeduli kesudahan mereka pada hari akhirat, hari yang berat. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mesti menepati cara beriman yang Rasulullah ajar, yang Allah arahkan. Baru benda-benda yang begini hidup. Ya, bila nak buat satu amalan, ya, kita terkontrol disebabkan iman. Kalau yang tak ada iman tu yang menyebabkan dia buat. Ya, Rasulullah kata tidak beriman seseorang itu, ya, waktu dia berzina. Ya, kenapa? Kerana iman tu hilang. Orang mencuri, iman tu hilang di waktu dia melakukan kejahatan. Ya, oleh kerana tu iman yang membela kita, menjaga kita tu perlu dikuatkan. Kemudian Allah mengatakan, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sesungguhnya menggantikan mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Okey. Jadi kehidupan kita Allah berikan kesihatan, kekuatan. Ya, start daripada kecil, mula-mula lemah, lepas tu Allah besarkan kita dalam keadaan sehat, kemudian Allah lemahkan kita balik. Tu kaedah dia. Kehidupan kita bersifat begitu. Lemah, kuat, lepas tu lemah balik. Dah tak boleh lari. Itu prosedur dia. Dan mesti mati. Mesti mati, dia tidak mengikut ketentuan umur tua. Muda pun mati. Ya, ini prosedur yang berlaku, yang mana Allah jadikan. Ya, namun begitu, apa yang paling menakutkan dalam ayat ini, yang Allah katakan, kami sesungguhnya menggantikan mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Ya, pergantian yang Allah tukarkan itu yang menakutkan. Kerana apa? Kita tidak mahu Allah tukarkan kita ni dalam bentuk tukaran yang menakutkan. Kalau dia tukarkan kita melalui orang-orang yang soleh, alhamdulillah. Tetapi kalau dia tukarkan kita dalam bentuk orang yang ganas, Allah hancurkan kita dengan cara orang yang ganas. Lepas tu orang yang ganas itu bertaubat, dia kembali kepada Allah. Itu kita rugi. Pasal apa? Dia hancurkan kita secara ganas. Pasal dalam peristiwa macam cerita Bosnia kan, kisah Bosnia, itu amat menakutkan sebenarnya. Allah nak ubahkan satu kaum tu, dihancurkan dengan cara yang begitu. Bahkan dalam ulama tafsir pun menceritakan seperti yang berlaku pada Tatar. Itu di antara contoh. Tatar dia nak hancurkan kaum, ya, dia serang, tak ada siapa yang boleh lawan. Tetapi golongan Tatar akhirnya masuk Islam. Di kalangan mereka masuk Islam, ya. Tapi orang yang dihancurkan itu yang rugi. Oleh kerana itu kita tak mahu Allah tukarkan kita dalam bentuk yang begitu. Ya, bahkan kita mengharapkan Allah islahkan kita menjadi orang yang baik. Kemudian Allah mengatakan lagi, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Dan kami tidak sesungguhnya ayat ini adalah satu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya,
maka hendaklah dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Maka tanggungjawab kita untuk mengubahkan diri kita menjadi baik ataupun tidak. Tuan-tuan dan perempuan, usahakan kita yang seperti mana awal tadi, kenal pencipta kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ada perasaan rindu kita dengan Tuhan kita. Ya, perasaan rindu kita dengan Tuhan kita. Saya agak tertarik apabila qaul seorang tabi'in, dia mengatakan, bagaimana aku boleh tidur malam? Ya, dia terjaga tengah malam, bagaimana aku boleh tidur? Ya, sedangkan dalam otak aku teringat api neraka. Dahsyat tu, ya. Maksudnya keimanan dia terhadap azab Allah itu begitu kuat sehingga dia tak boleh tidur kerana mengingatkan api neraka Allah. Oleh kerana itu kita nak hidupkan jiwa-jiwa yang begitu supaya kita berfungsi, ya, dan berjalan sebagai hamba Allah yang terpilih. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan kamu tidak mampu menempuhi jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-tuan dan perempuan, memang kita tak mampu untuk melakukan apa-apa melainkan dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu kuat tu, ya. Jangan kita menyangkakan aku boleh semata-mata aku, kan? Tak, Allah yang mengizinkan. Kalau kadang-kadang kita tengok orang tu kuat macam mana pun tak mampu, ya, tak mampu nak berbuat apa-apa. Firaun kuat, ya, hebat, mengaku dirinya Tuhan, nak dapat anak pun tak boleh. Ya, itu mengisyaratkan dengan izin Allah. Alhamdulillah kita datang ke sini pun dengan izinnya, yang melembutkan hati kita untuk membuka mencari ilmu itu dengan rahmat dia. Oleh kerana itu banyak bersyukur kepada Allah. Dan Allah mengatakan lagi, dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, amin. Dan bagi orang-orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Ya, bagi orang yang ingkar, maka Allah akan sediakan azab yang pedih bagi mereka. Na'udzubillah, kita minta lindung kepada Allah supaya kita tak termasuk di kalangan orang yang diazabkan dengan neraka. InsyaAllah, tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan dengan ada penerangan melalui ayat-ayat ini, kita dapat berubah, berusaha menjadi orang yang terbaik. Yang paling penting, pelajaran hari ini, cuba jadikan iman kita kepada Allah berfungsi. Ya, cuba bila kita dengar kalimah-kalimah yang berkait dengan Allah, berusaha untuk menjadikan perasaan takut, gerun dan segala-galanya. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma